Jadi kalau pelajar lihat pada slide yang saya kongsikan ini, dan pelajar sebenarnya boleh download lah melalui EasyDOS. Saya dah pun upload pada awal minggu yang lepas lah, jadi pelajar boleh go through lah pada nota ini dan jadikan panduan lah, terutamanya dalam nak buat lab tu. Baik, pada awal topik ni kita dah cover berkenaan dengan CDP. Jadi CDP ni salah satu protokol yang akan masuk cover di dalam final assessment. Jadi saya harap pelajar faham dan boleh menggunakan beberapa verification command yang ada pada CDP. Sebab CDP ni tak banyak, dia ada dua sahaja, iaitu show CDP neighbor dan show CDP neighbor details. Tetapi dia akan ambil sedikit masa sebab pelajar tak tahu dalam kelas network cluster tu ada berapa banyak equipment, ada berapa banyak device. Jadi di situ pelajar kena ambil masa untuk melukis network diagram, network topologi berdasarkan kepada maklumat yang pelajar perolehi daripada CDP neighbor ni. CDP neighbor ataupun CDP neighbor detail lah. Cuma bezanya di sini kalau pelajar perhatikan, untuk CDP neighbor ni pelajar akan dapat maklumat device neighbor yang connected kepada device tersebut daripada segi hostname-nya. Yang pertama, hostname-nya. Kalau nampak kat sini pelajar akan dapat hostname dan juga interface yang connected kepada device tersebut. Dan kebiasaannya kalau dalam soalan, hostname tu saya akan samakan dia dengan konsol password. Kalau dia punya hostname S1, jadi konsol password dia pun S1 lah. S kecil ke S besar berdasarkan kepada hostname yang ada pada device tersebut. Tapi apabila kita menggunakan show CDP neighbor details, maka dia bukan hanya memaparkan maklumat hostname, tetapi juga maklumat address. Jadi ini yang kita perlukan. Kebanyakan pelajar dia tak guna details ni. Dia hanya guna CDP neighbor. Jadi di situ dia agak sukarlah untuk assign address pada interface device tersebut. Jadi ada dua sahaja maklumat yang penting. Tetapi sebelum pelajar dapat akses kepada device, pelajar perlu tahu bagaimana nak gunakan telnet lah. Kita guna telnet telnet dan masukkan IP address device berkenaan, kemudian baru kita boleh masukkan username ataupun password seperti yang diminta oleh device tersebut. Jadi ada pelajar kebanyakannya dia hanya tahu menggunakan ini sahaja, tetapi sebelum itu dia kena telnet dulu. Telnet bagaimana kita nak remote access kepada device tersebut. Kemudian barulah kita boleh kita keluarkan satu kertas dan kita masukkan semua information yang ada pada maklumat CDP neighbors dan CDP neighbors details tadi. Okey, kemudian saya go through terus kepada NTP ataupun Network Time Protocol. Network Time Protocol. Jadi saya tunjukkan dalam bentuk packet tracer lah. Contohnya seperti di screen. Okey, kalau dalam soalan biasanya kita akan guna kaedah NTP ini berdasarkan kepada maklumat yang ada pada server. Dalam situasi yang lepas, umpamanya dalam lab yang lepas, kita menggunakan NTP pada router. Jadi kita jadikan router ni sebagai server NTP. Tetapi dalam final assessment nanti, kita akan jadikan server ini sebagai NTP server. Jadi macam mana nak buat? Sebagai contoh lah. Sebagai contoh, kalau pelajar perhatikan, boleh nampak pada skrin ni saya buka router punya configuration. Nampak tak? Ke nampak slide? Boleh respon sikit Nampak, sir. Okay, nampak Okay, baik. Okay, kalau kita perhatikan di sini, pertamanya kita kena check dia punya clock. So clock,
dan dia akan paparkan masa uh, router tersebut lah. Jadi di sini memandangkan saya dah maklumkan kita akan gunakan server ini sebagai NTP server. Jadi perkara pertama pelajar perlu klik pada server dan pada server ni dia ada banyak tab, physical, kita ada config dan sebagainya. Perkara pertama pelajar perlu tik pada service tab ni. Kemudian terus kepada NTP. Kat sini salah satu servis yang ada pada web server ni adalah NTP, Network Time Protocol. By default dia akan off lah NTP ni. Jadi apa yang pelajar perlu buat, kena on dahulu dan pastikan tarikh pada server tersebut adalah tarikh terkini, begitu juga dengan masa lah. Jadi itu proses pertama dan kita perhatikan server punya address 172.16.2.10. Jadi kita masuk pada router yang perlu kita configure dengan NTP dan kita masukkan NTP server. Server tu adalah IP address bagi server lah. Tapi dalam lab yang lepas kita tak guna server, kita guna router sebagai kita punya server NTP, router sebagai server NTP. Kalau kita nak assign router kosong ini sebagai NTP server, jadi kita masukkan IP address bagi router kosong. Tapi dalam situasi lain, kita nak menggunakan web server ni sebagai NTP server kita. Jadi kita akan masukkanlah IP address dia 172.16.2.10. Selesai. Jadi proses NTP selepas itu dia akan ambil sedikit masa. Jadi kalau kita gunakan command show clock, patutnya dia akan paparkan masa yang sama lah seperti yang terpapar pada web server. Dia akan ambil sedikit masa. Kita ubah lagi. .10 sorry. Jadi pastikan yang pertama perlu aktifkan dahulu kita punya NTP, kemudian pastikan dia punya tarikh dan masa tu dalam masa yang betul lah. Okey. Dan pada bahagian router tadi, kita akan menggunakan command NTP server dan masukkan IP address bagi server tersebut. 172.16.2.10. Sekejap lagi nanti kita cek semula lah sama ada perubahan ataupun tidak. Okey, itu yang pertama berkenaan dengan NTP itu tadi. NTP. Kemudian kita akan perhatikan kepada yang kita sebut sebagai SNMP ataupun Simple Network Management Protocol. Baik, dalam SNMP ni dalam SNMP ni dia ada dua arahan saja, iaitu read only dan read write. Sebagai contoh, kita nak akses router satu menggunakan kaedah Simple Network Management Protocol. Jadi perkara pertama yang perlu kita buat adalah kita kena aktifkan dahulu penggunaan SNMP pada device tersebut. Contoh router kosong. Di router kosong ini on HP. Jadi kita menggunakan SNMP community. Kat sini kita word selepas SNMP community ni kita kena masukkan dia punya password lah. Contohnya saya letakkan PMS dan read only. RO adalah untuk read only, manakala RW adalah untuk read write. Jadi commandnya adalah SNMP community PMS read only dan SNMP community PMS read write. Baik, lepas selesai kita enable SNMP punya command pada router 1.
maka kita boleh akses router satu tersebut menggunakan kaedah SNMP. Kita pergi pada desktop, PC, kita pergi pada desktop, terus kepada MIB ataupun Management Information Base. Kemudian pada bahagian address ni, kita akan masukkan address bagi router berkenaan. Contohnya kat sini saya masukkan 10.1.1.2. Itu address bagi serial router 1. Pelajar juga boleh masukkan address bagi router pada gigabit ni lah, iaitu 172.16.2.1 pun boleh. Mana-mana address tidak menjadi masalah. Jadi kat sini dia ada minta read community punya password, dan gitu juga dengan write lah. Dalam situasi ini kita masukkan password yang telah pun kita assign tadi, iaitu PMS. Kat sini ni PMS ni sebagai kita punya password. Okey, baik. Kemudian pada SNMP version ini, by default dia adalah version 1. Jadi kita ambil version 3 lah, sebab dia akan menggunakan proses encrypt dan decrypt, ataupun dia lebih secure lah. Jadi kita okey. Selepas okey, maksudnya kita dah boleh akses sepatutnya ke dalam router 1 menggunakan kaedah SNMP. Baik, jadi kalau pelajar perhatikan kat sini, sebenarnya penggunaan ataupun pelaksanaan Simple Network Management Protocol ataupun SNMP ini adalah secara remote access. Maksudnya router 1 dan PC 2 ni berada pada kedudukan geografi yang berbeza. Router 1 mungkin di KL dan PC 2 mungkin di Kuantan umpamanya. Jadi kita buat connection management itu secara remote. Baik, jadi kita di PC tadi. Kemudian pada bahagian MIB3 ni, pelajar boleh akses lah router 1 punya information melalui bahagian management information base ini. Contohnya seperti inilah. Ada ke? Sekejap Okey, ini beberapa maklumat yang mungkin kita dapat perhatikan lah. IP2 system name. Okey, sebagai contoh kalau pelajar perhatikan di sini, kita dapat lihat melalui sistem name ni, dia terpapar lah router 2. Maksudnya host name ni adalah router 2. Dan di sini juga kita boleh ubah menggunakan kaedah SNMP ni. Jadi dalam SNMP ni dia ada dua operation. Yang pertama adalah get. Get ni adalah read only. Kita boleh view saja. Manakala set ini digunakan untuk modify data tersebut. Dia boleh edit data tersebut. Dalam slide pun saya ada maklum get response dan set response. Okey, dalam situasi kalau kita nak view sahaja, maka kita akan gunakan get. Tapi sekiranya kita nak buat perubahan pada data tersebut, contohnya router 2 ni saya nak ubah hostname dia kepada nama lain, maka saya akan masukkan nilai lain lah. Dan kita tekan set go. Jadi dia akan ubah nilai asal iaitu R2 kepada nilai baru iaitu R2 PMS. Jadi kita cuba lihat semula maklumat tersebut pada router 2 ni, maka dia akan ubahlah mengikut perubahan yang kita lakukan tadi. Itu yang kita maksudkan sebagai Simple Network Management Protocol. Di dalam packet tracer ni dia ada limitasi dia, tetapi kalau dalam penggunaan Redevice bukan hanya hostname saja, tetapi address, IP address umpamanya, interface, routing protokol dan sebagainya juga kita boleh ubahlah. Contohnya kalau pelajar tengok kat sini physical address. Sorry. Okey, di sini memaparkan tentang MAC address bagi setiap interface yang ada pada router PMS tadi ataupun router 2 PMS tadi. Jadi maklumat ini sebenarnya sama saja yang terpapar pada
physical router 2 tadi. Dan ini adalah maklumat interface-nya, admin status, dan macam-macam lagi lah. Kita boleh view melalui table ini. Interface yang aktif, interface yang tak aktif, routing table. Sebagai contoh, routing table. Okay, sekejap kita cuba view routing table pada router 1 menggunakan command show IP route. Jadi ini routing table pada router 2, dan ini maklumat yang pelajar boleh perolehi daripada SNMP secara remote. Jadi kalau pelajar perhatikan, command pada routing table 10.1.1.0. Jadi command infonya sama 10.1.1.2. Begitu juga dengan maklumat yang kedua, dan begitu juga dengan maklumat seterusnya 172.16.1.0, 2.0, dan yang terakhir adalah 2.1. Jadi maklumat yang terpapar pada router apa ni? Router 2 PMS ni adalah sebenarnya sama sahaja dengan maklumat yang diperolehi melalui remote PC SNMP manager kita. Jadi tetapi bezanya, kalau kita akses pada router tu, kita akses secara directly pada lokasi yang sama, tapi penggunaan SNMP ini menggunakan kaedah remote. Menggunakan kaedah remote. Okey, setakat tu ada apa-apa soalan? Ada soalan dari pelajar? Boleh faham Sir. Okey, NG. Nakiyuddin ada ke? Faham, sir. Okey, baik, itu adalah yang kita rujuk sebagai Simple Network Management Protocol, ataupun protokol kedua yang kita dah lihat pada kelas yang lepas lah. Jadi dia ada, kalau pelajar lihat, dia ada beberapa operation, tetapi yang kita utamakan di sini adalah get request dan set request. Kat bawah ni, get request dan set request. Ini yang kita gunakan tadi adalah get request dan set request. Get adalah untuk retrieve maklumat, manakala set ini adalah untuk store the new value lah, nilai terbaru yang kita buat perubahan pada router ataupun device tersebut. Jadi dia ada dua, read only dan read write. Di read only dan read write tu, command dia seperti yang dapat pelajar perhatikan pada maklumat ni lah. SNMP community, jadi kita letakkan password. Di belakang ni adalah RW merujuk kepada read write. Read write, manakala RO adalah read only. Sama seperti maklumat yang terpapar pada slide lah. Okey, baik. Kemudian kita juga dah melihat berkenaan dengan apa yang disebut sebagai syslog. Jadi kalau pelajar perhatikan pada slide, syslog ni digunakan untuk buat penyimpanan logging record pada satu centralized server. Umpamanya, contoh saya pergi pada router 1. Contohnya, kalau pelajar perhatikan, saya gunakan loopback 0 sebagai contoh. Jadi bila kita menggunakan loopback 0, maka dia akan ada update kat sini. Ada notifikasi yang menyatakan bahawa loopback 0, interface loopback 0 ni dia daripada tak ada, jadi saya upkan, saya aktifkan dia. Jadi syslog ni sebenarnya dia nak menyimpan semua maklumat yang ada ni secara centralized pada server kita lah, pada server kosong kita. Jadi apa yang pelajar perlu buat? Perkara pertama, sekali lagi, pergi pada server dan pergi pada servis
Jadi pada servis ini salah satunya adalah kita ada syslog. Seperti biasa by default dia off, kita kena on dahulu. So on, kalau tak on jadi dia tak boleh simpan lah dalam ni. Jadi kena on dahulu. Okay, baik. Jadi bila dah on, kita akan cuba untuk menyimpan logging itu di dalam kita punya server. Jadi perkara pertama kita kena set dahulu dia punya timestamp menggunakan command service timestamp log date time. Kalau pelajar tengok kat sini surat dia ada kat sini. Yang kita dah aktifkan lah maksudnya. Service timestamp ni kita dah aktif. Contoh kalau kita tak aktif seperti router kosong ni. Kalau kita gunakan show run, maka dia akan jadi no service timestamp lah. Tapi bila kita dah aktif, maka dia akan ada maklumat begini. Service timestamp. Jadi service timestamp tu apa? Kalau pelajar perhatikan kepada syslog kita ni, dia punya pecahan ada yang pertama adalah masa, yang kedua hostname, dan yang ketiga apakah message notifikasi yang diterima daripada device kita. Jadi service timestamp tadi merujuk kepada masa yang akan disimpan pada syslog server ni lah. Contohnya kita cuba sekali lagi masukkan apa-apa sahaja maklumat yang boleh kita lihat ni sebagai maklumat untuk penggunaan perubahan rekod lah. Perubahan rekod yang berlaku pada ataupun perubahan configuration yang berlaku pada device. Contohnya tadi sebelum saya menggunakan service timestamp, maka dia punya message dia akan jadi macam ni. Dia tak ada masa kat sini. Dia tak ada masa. Dia terus kepada severity number dia dan terus kepada message ni lah. Tapi selepas saya gunakan service timestamp log date time in millisecond MSEC, maka dia akan menyimpan maklumat tersebut dalam bentuk masa, tarikh masa dan juga dia ada message jadi kita perhatikan itu yang pertama. Jadi macam mana kita nak simpan dalam server. Yang kedua, kita perlu menggunakan command logging dan kita masukkan maklumat server punya address 172.16.2.10 2.10. Jadi sekiranya berlaku apa-apa notifikasi pada router, maka maklumat ini akan disimpan secara centralized pada kita punya server. Service timestamp log data dan logging saja server punya address lah kemudian nak test, jadi kita masukkan apa-apa configuration baru yang boleh trigger kepada notification lah. Jadi sepatutnya dia akan keluar pada macam ni lah sepatutnya. Ini 10.1.1.1. Ini notification untuk router 1 jadi sekiranya ada berlaku perubahan, nampak dia akan simpan secara berpusat lah pada server ni, maka kita sebagai network admin tak perlulah check satu persatu device. Sebaliknya semua dah dipaparkan di sini. Jadi kat sini pun dia ada dia punya message apakah yang berlaku pada router tersebut. Apakah berlaku dan masa berlakunya perubahan tersebut lah. Jadi kita boleh check saja pada bahagian tersebut. Contoh lain, itu saya masuk 3 bit dan saya cuba shutdown dia punya interface. Jadi dia akan keluar notification
yang notification tu akan terpapar pada bahagian ni lah. Jadi kita sebagai network admin akan cuba untuk maintain network kita pada bahagian syslog server kita, pada bahagian syslog server. Sebab semua notification akan dihantar di sini, akan dihantar pada bahagian tersebut. Okey. Okey, setakat ni ada soalan ke daripada pelajar? Masih bersama ke ataupun dah tidur dah? Izwani ada lagi? Dah hilang dah. Ada, sir. Okay, baik. Okey. Jadi kita dah lihat yang pertama tadi NTP. Okay. NTP saya cuba sekali lagi. Kita tengok. Saya cuba pada router kosong ni. Gunakan NTP server. 72.16.2.11. Ini adalah address bagi server lah. Jadi saya akan follow sahaja masa yang ada pada server ni, iaitu 2 April dan pukul 9 lah. Jadi kita akan lihat untuk masa sepatutnya saya sama dah. Patut kita dah tukar lah. 2 April tunjukkan pada router. Okay. 2 April pukul 9.4 minit. Lebih kurang lah 9.4 minit. Jadi kita menggunakan masa yang ada pada NTP server kita. Jadi menggunakan command NTP server dan masukkan server punya address kat belakang. Dalam kelas yang lepas, kita gunakan router tersebut sebagai kita punya server. Tapi dalam situasi lain, kita menjadikan server ini sebagai entiti. Kita tengok berkenaan dengan bagaimana kita nak backup and restore. Dalam situasi yang lepas, kita dah gunakan USB thumb drive sebagai kita punya storage untuk kita backup configuration. Tapi dalam kali ini, saya nak tunjukkan bagaimana kita nak gunakan server sebagai kita punya backup. Jadi kaedahnya, contoh, kita punya server ni, sekali lagi, server ni kita sebut sebagai TFTP server. Jadi kita klik pada server, buka pada service, masuk pada TFTP. By default dia off, jadi kita kena aktifkan dahulu TFTP server supaya dia boleh configuration kita boleh masuk dan di backup pada bahagian server ni. Baik, contohnya kita masuk pada router kosong ni. Tapi sebelum tu pastikan router kosong dan server ni dia ada access lah. Contoh router kosong kepada server, dia bila kita ping dia boleh aktif ataupun sukses dia punya connection. Baik, jadi bagaimana kita nak copy kita punya configuration ataupun backup kita punya configuration di dalam server TFTP. Jadi proses pertama kita akan gunakan running config. Kalau kita guna USB, kita akan copy pada USB lah. Kalau kat sini kan kita guna flash sebagai contoh sebagai USB punya device. Tapi dalam situasi ini kena copy ke dalam server kita. Jadi dalam server kita akan guna kaedah TFTP. Jadi kat sini kita enter saja dan di situ dia mintakan kita punya IP address bagi server. Kita masukkan IP address server 172.16.2.11 dan dia punya nama file yang kita nak backup tersebut. Nama ni kita boleh menggunakan sebarang nama file ataupun kita nak biarkan default, iaitu R1 config. Jadi kalau nak default, kita just enter sahaja. Bila dia dah berjaya, dia akan tunjukkan beginilah copywriting config. Okey, dia tulis kat situ. Macam mana nak tahu dah backup atau belum? Kita buka pada file server ni. Kita pergi pada service dan kita pergi pada TFTP. Pada service ni dia ada TFTP.
Pelajar nampak lihat kat sini ada satu file router 1 compact. Jadi inilah file yang kita dah, file configuration bagi router kosong yang ada pada bahagian ni. Kalau kita nak backup router lain tu sama, proses yang sama, guna kaedah yang ini, copy running. Masuk copy running ni maksudnya semua configuration yang telah berlaku ni kita simpan, destination kita adalah PFTP. Tapi kalau ada soalan kata kita nak simpan dalam USB, maka kita gunakan copy running config USB 0 sebagai contoh, ataupun USB 1 sebagai contoh. Running maksudnya apa yang sedang running dalam configuration kita, dan yang seterusnya adalah destination di mana kita nak simpan file ataupun configuration file kita tadi. Okey, apabila kita dah selamat simpan di sini, maka macam mana kita nak restore tadi? Mana kita nak restore? Saya cuba contoh router 1 ni. Router 2 PMS ni. Kita cuba running config FTP. Masukkan address 2.11 default. Ni ada FTP. Okey, dah ada router 2 PMS config. Jadi macam ni kita nak restore. Okey, kaedah ni sama sahaja. Kita cuba exit dulu. Dan kita cuba padam dulu dia punya router on tadi. Kita nampak macam mana kita nak restore dulu tu. Jadi pertamanya seperti yang saya nyatakan tadi, kita kena pastikan bahawa router dengan server ni dia boleh connect. Jadi macam mana nak boleh connect, kita kena enable dulu lah. Bila kita dah erase ataupun kita dah reload, kita dah off router, maka dia dah jadi kosong router tersebut. Jadi kita nak restore file yang ada, yang kita dah backup dalam server, kita nak restore kepada router tadilah. Baik, jadi kita perlu pastikan ada connection dahulu. Daripada bahagian G00 tadi, kita aktifkan menggunakan IP address yang telah pun diberi. .1 Motion. Okay, bila dah ada connect, dah hijau kat sini, jadi kita cuba uji sama ada dia boleh akses ataupun tidak. Okay, bila dah sukses, baru kita boleh cuba restore semula file tersebut. Kita nak restore. Kalau pelajar tengok kat sini, saya cuba show run. Dia sebenarnya kosong. Selain daripada address G00 tadi, selain daripada tu kosong sahaja sebab kita dah reload router. Jadi kita nak restore semula configuration yang ada. Jadi kita guna copy. Kalau kita nak backup tadi, kita guna copy running. Tapi kalau nak restore, kita akan guna copy TFTP. TFTP ni adalah server kita lah. TFTP running config. Kita enter. Masukkan address ni 72.11.2.11 dan source file name. File name kita tadi nama dia PMS contract file name. Dia kena sama lah file name itu dan destination file kita enter saja, iaitu di router ini. Jadi selepas selesai, kalau dia dia punya message OK, maksudnya kita punya proses restoration tadi dah berjaya lah. Jadi pelajar dapat lihat kita dah berjaya restore, di mana tadi kita punya configuration kosong, tak ada apa-apa kat sini. Tapi bila kita dah buat restoration, kita dah berjaya mendapatkan semula kita punya configuration asal lah. So, kita ada hostname, kita ada apa lagi, serial punya address, ada OSPF, logging, SNMP, NTP server dan sebagainya. Itu proses restoration. Tetapi kalau pelajar tengok kat sini, walaupun ada address S010, tetap dia warna merah.
Sebab apa? Sebab dia shutdown. Kita masuk sahaja pada interface tersebut, SE010 dan no shutdown untuk aktifkan laluan tersebut. Dan memandangkan kita ada logging file tadi, jadi logging tu akan disimpan kat sini. Nampak ni? Dia dah jadi banyak lah kat sini. Sebab ada berlakunya banyak perubahan yang terdapat dalam network kita. Jadi banyaklah kat sini berdasarkan pada perubahan dua router ni. Dua router kita punya. Okey, boleh faham ke? Ada soalan? NG okey NG. NG okey. Dah hilang dah tu. Tidur ke apa? Fadilah okey. Sorry. Fadlina. Okey, sir. Okey ada soalan tak? Tak ada, sir. Cuba kejut NG tu. Tidur dah tu. Okey. Okmi okey Okmi. Okey, sir, okey. Okey Okey. Mantap. Okey baik. Jadi kita dah tengok ada beberapa perkara tadi, beberapa protokol NTP. Kita juga dah tengok SNMP dan juga syslog. Dan yang ketiga adalah berkenaan dengan bagaimana kita nak backup dan restore TFTP server lah. Backup dan restore. Dalam lab yang lepas kita backup dalam USB thumb drive. Situasi dia sama tetapi command dia sedikit berbeza lah. Kalau pelajar ni saya copy balik dia punya command. Ni command TFTP. Ni nak ini yang digunakan untuk restore file kita. Tapi kalau nak ni nak backup. Kalau nak restore kita tukar dia punya. Kalau nak restore sama je, cuma kat sini dia akan guna copy TFTP ada. TFTP. Belakang ni tak ada lah. Nampak beza dia. Yang dekat contoh pertama ni kita nak backup file. Tapi contoh kedua ni kita nak restore semula file tersebut. Restore semula file tersebut. Okey, baik. Okey, ini menggunakan USB lah yang kita dah tengok pada kelas yang lepas. Macam mana kita nak backup dan restore dalam USB. Destination dia berbeza. Tadi saya tunjukkan TFTP server. Ini ataupun yang lab lepas kita dah guna USB untuk backup dan restore. Maksudnya destination dia berbeza. Okey, dan yang terakhir saya nak tunjukkan berkenaan dengan bagaimana kita nak buat password recovery. Password recovery Contohnya saya sekali lagi ambil contoh pada lab ataupun topologi ni. Contoh saya masuk pada router kosong. Router kosong. Okey, untuk membolehkan kita recover password kita, maka kita router ni kena ada password dulu lah. Contohnya masuk config key, enable, secret. Jadi saya masukkan apa-apa password yang mungkin saya dah tak ingat. Enter. Jadi nak uji dia, sebelum tu kita kena save dulu. Copy dan config, startup config. Kita save sebab lepas ni kita nak reload data ni ataupun kita nak reset data ini semula. Kemudian kita cuba masuk sama ada password atau tidak. Enable, jadi kat sini ada password. Tapi password tadi saya tak ingat sebab saya masuk random password sahaja. Ini random password sahaja. Jadi saya tak boleh masuk lah. Situasi dia sama macam dalam lab. Ada pelajar yang masuk password
pada router atau switch tapi dia tak ingat. Jadi macam mana kita nak recover balik password? Okay, baik. Caranya adalah kita pastikan dah backup dulu data ni menggunakan command ini tadi. Copy running config startup config ataupun nak guna kaedah copy backup pada TFTP pun boleh, tak ada masalah. Dua-dua pun tak ada masalah. Okey, yang kedua saya off dulu kita punya router ni. Okey, bila off pelajar akan tengok dia punya connection yang connect kepada router tersebut akan deaktif. Dia akan shutdown. Baik, apabila kita nak on kita punya router ni, pastikan pada yang saya buka on screen keyboard. Okey, pastikan pada keyboard pelajar-pelajar semua. Kita nak on, saya nak on ni, keyboard pelajar kita tekan Ctrl Shift C. Ctrl Shift C. Ctrl Shift C ni. Ctrl Shift C. Okey, bila saya on saja, kalau kita tekan sambil on tak boleh. Dalam paket tracer ni tak boleh lah. Kalau dalam real device tu mungkin boleh. Jadi saya dah bersedia bila kita klik saja pada power switch pada device. Kita on. Jadi kita tekan Ctrl Shift C dan kita perhatikan pada ni. Jadi dia akan keluar Roman 1 je. Roman 1. Okay, sekali lagi saya off balik. Kalau kita tak buat Ctrl Shift tadi, dia akan jadi macam ni lah. Jadi pelajar kena masukkan password semula ataupun configuration tadi dah hilang. Okay, jadi sekali lagi saya tunjukkan off dulu pada keyboard. Kita dah standby Ctrl Shift C lah, tapi jangan tekan dulu. Pastikan kita on dahulu kita punya device. Kita tekan Ctrl Shift C pada command line. Jadi dia akan keluar Roman 1. Maksudnya Roman 1 ni kita nak bypass pada password tadi supaya kita boleh akses kepada configuration yang kita dah buat tadi lah. In case kalau kita lupa password ataupun ada orang lain masukkan password untuk device kita lah. Okey, bila dah keluar Roman 1, jadi kita akan gunakan config 2142. Ini dia punya command config 210 darab 2142. Kita enter dan kita reset lah. Bila dah reset, dia akan reset dahulu. Kita tunggulah sampai selesai. Saya fast forward. Kemudian pelajar akan nampak macam ni je. Router, maksudnya data kita tak ada. Jadi kita kena restore semula maklumat tersebut menggunakan copy startup config dan config. Jadi kita backup guna copy running config. Sekarang ni kita nak restore di dalam configuration yang ada di dalam router tadi menggunakan copy startup lah. Tapi kalau kamu simpan di dalam TFTP, jadi kita akan buat copy TFTP running config. Kalau kita simpan dalam router ni, kita gunakan copy startup config. Jadi kita enter. Jadi file yang telah pun kita ataupun kita tak boleh akses tadi disebabkan oleh lupa password dan sebagainya, kita dah boleh akses dulu. Jadi kalau kita show run, akan paparkanlah semua maklumat yang dah pun kita masukkan tadi. Cuma kat sini dia shutdown. Jadi kita kena no shutdown pada interface tersebut. No shutdown. Jadi serial 010. Untuk upkan dia ataupun untuk aktifkan dia. Boleh? Ada soalan? Ada soalan ke? Contoh, saya tunjuk satu lagi contoh pada router enable copy. Tadi kita dah buat copy TFTP ada dalam tu.
Cuma kita nak assign password saja. Jumpa secret atau password secara random saja. Jadi, kita cuba copy yang baru, copy PFTP. Copy. Kali PFTP. 170. Ini saya nak backup dan restore daripada TFTP lah. Tadi saya tunjuk dalam router sahaja. Okay, so sekarang ni saya dah copy. Kemudian saya exit dan saya kena masuk password. Jadi saya tak ingat password ni. Jadi kita pergi pada physical. Pastikan bersedia dengan pada keyboard tadi. Off. Bersedia dengan Ctrl Shift C. Jadi apabila kita on saja, kita buka command line. Jadi dia akan lepas Ctrl Shift C, dia akan keluar Roman ni lah. Jadi Roman dia akan masukkan config 0x 214 dan reset. Selesai reset, kita akan cuba restore semua file tersebut. Ini saya juga. Dia jadi router kosong. Tetapi kat sini memandangkan kita buat backup pada TFTP, jadi seperti biasa kita kena ada connection pada G000 ni. Jadi kita kena masukkan dulu lah dia punya address secara manual kat sini. 150 pas IP address ni kan 172.16.1 kosong. Sekarang ni kita akan cuba untuk restore semula menggunakan sebab apa nak restore, sebab tadi kita lupa password, jadi kita dah masukkan pada Roman. Jadi copy PFTP dan config address ni dengan 172.16.2.11. Source file name adalah R2 PLS. Okey. Ini untuk 11. Okey, dah selesai. Kita dah boleh restore file kita. Jadi file yang tadi asalnya kita tak boleh masuk sebab ada password. Jadi kita gunakan kaedah Roman untuk bypass password tersebut. Tetapi dengan syarat kita perlu backup dulu configuration tadi. Kemudian baru kita boleh restore. Jadi dia ada step tambahan sebelum kita boleh config pada ataupun kita boleh restore pada router tersebut. Ni pada nota pun saya dah tulis bagaimana kita nak recover password. Gunakan kaedah Roman.